Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Kita nak sambung bicara ni masih dalam bab mayat. Hari tu sikit sebanyak kita ada bicara bab orang mati syahid wala asira kan, karuslihi. Asal matan dia karuslihi ay syahidi walau junuban, li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yaghsil qatla Uhudin wa yahrumu izalatu damin syahidin wa huwa man mata fi qitali kuffarin aw kafirin wahidin qabla inqidaihi wa in qutila mudabbiran bisababihi ayil qitali kan asabahu silahu muslim akhara qata'an aw qatalahu muslimun ista'anu bihi aw turadda bibi'rin hala qitalin aw juhila ma mata bihi wa ilam yakun bihi asaru damin. Baik, asal sambungannya kita nak bicara bab orang mati syahid. Kaedah asal, setiap orang mati kena mandikan dia, kapankan dia, sembahyangkan dia, tanamkan dia. Tanam pun asal mesti tanam perkuburan orang Islam. Ini asal kewajipan tanggungjawab fardu kifayah bagi satu masyarakat Islam menyelesaikan setiap mayat yang ada dalam dia. Sekalipun mayat tu Rohingya, tapi Islam, wajib kita selenggarakan mayat dia. Dia tak ada permit apa tu suku. Kita dasar kenegaraan warga negara, apa permit, apa lagi dengan pasal dokumentasi itu undang-undang dunia. Undang-undang dia Islam, kita bersaudara. As long we are Muslims, he also Muslims, we are brothers. Itu kot punya lah. Itu ada tanggungjawab kita. Dia miskin, susah, kita kena tolong. Satu tolak ansur kita dengan dia besar dari sudut pasal dia orang Islam. Tolong orang Islam. Sama ada kalau dia buat zalim, tolong dia, jangan dia buat zalim. Kalau dia dizalimi, hilangkan kezaliman yang timpa ke dia. Itu kaedah kita dalam agama kita. Sekalipun dia bukan warga negara kita, itu kaedah kita, prinsip. Jadi syahid, jadi kalau orang yang asal mati kena buat 4, melainkan orang mati syahid. Itu pengecualiannya. Orang mati syahid, jadi tak wajib atas dia apa? Mandi dan sembahyang. Orang mati syahid memang istimewa dari sudut tu. Pasal memang ada beberapa hadis Quran menunjukkan kelebihan orang yang mati syahid. Dia akan sebut nanti definisi orang mati syahid ni macam mana. Baik, dia tak kena sembahyangkan dia karuslihi seperti mana bab mandikan dia. Jadi mayat orang mati syahid dalam peperangan, dengan bahasa lain saya pernah sebut bahasa gini, bahasa orang tua kita dulu, orang mati syahid ma'rakah ataupun orang mati syahid sabilillah. Itu istilahnya. Mati syahid sabilillah tak kena mandi, tak kena sembahyang. Jadi apa yang wajib? Wajib kapan dan kebumi. Jadi daripada 4 tu wajib kat dia 2 saja. Selesai. Jadi hukum sembahyang dia macam mana mandi dia? Karuslihi ay syahidi walau junuban, sekalipun kata dia mayat orang mati syahid tu dalam keadaan berjunub. Macam mana mayat boleh keadaan berjunub? Sebelum dia mati tu dia dalam keadaan hadas besar, tak ada nak mandi, masuk dalam peperangan, mati. Disebut dalam fiqh macam ni pasal ada sahabat Nabi SAW semasa baginda Nabi Muhammad SAW masih hidup, ada di antara para sahabat ni, dia atas iman mereka yang sangat kental,
baru kahwin, baru bersama dengan isteri, baru kahwin lah. Waktu ada panggilan perang, pergi perang, ada yang terkorban malam tu. Tak dan mandi. Tapi boleh tinggal isteri, keluar untuk pertahanan Islam. Masya-Allah. Dan Rasulullah kata, aku dapat lihat malaikat daripada langit turun memandikan jenazah sahabat ni. Apa nama sahabat tu? Hanzalah. Hanzalah. Ada lagi? Hanzalah ada. Antara sahabat yang Hanzalah. Saya sahabat ni kan tak apa ingat ke nama-nama kisah-kisah ni. Saya ni patah sejarah lu lambat sikit. Dia lambat sikit. Tak tahu dia minat untuk awal ada. Kurang sikit patah sejarah. Satu nak mantap tu saya kena tanya tuan. Baik. Walau junuban. Siap. Jadi serupa juga hukum ni kita pernah belajar bawa jenazah tu. Satu, kalau bukan mati syahid pun kaedahnya, kalau ada mayat ni dia mati, meninggal lah. Tapi masa dia meninggal tu dalam keadaan dia berjunub. Kalau nasib orang perempuan misalnya, dia berhenti daripada haid, pada nifas, dia tengok satu bencana kena kat dia menyebabkan dia mati, tapi tak dan nak mandi haid. Adakah bila dia mati dalam keadaan belum mandi haid, belum mandi nifas, belum mandi junub, nanti mandi mayat kena 2 kali? Pasal mandi junub sekali, apa tu? Mandi hadas besar satu, untuk mandi mayat satu. Macam tu ke? Tak ada lah. Idobit yang disebut oleh ulama kerana kena mandi tu satu je. Apa dia? Yang kena mandi mayat tu. Mandi junub tu, mandi haid, mandi nifas, apa tu? Tak kena dah atas dia. Pasal yang tu kena atas dia. Dan dia nak buat lagu mana? Dia dah mati. Istilah disebut tak ditaklif kata mereka kerana mereka dah mati, dan tak ditaklif untuk mengangkat rukun junub tu pada orang yang hidup kata mayat tersebut. Jadi yang kena atas mayat tu apa dia? Mandi mayat saja. Tak ada 2 kali mandi pada mayat seandainya dia mati dalam keadaan berjunub ataupun mati daripada haid ataupun nifas yang belum sempat yang menyelesaikan hadas besar dia. Mandi hadas besar dia. Ya. Pasal apa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam ni dia sebut dalil. Kenapa? Ilat. Mengapa tak ada hukum mandi pada orang mati syahid? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaghsil qatla Uhudin. Rasulullah tak memandikan orang-orang yang terbunuh dalam peperangan Uhud. Tak ni. Jadi yang ni nak dalil tu. Betul juga Rasulullah tak menyembayangkan orang yang mati dalam peperangan Uhud. Ramai ke yang mati dalam peperangan Uhud ni? Ya. Uhud. Jadi apa ceritanya malaikat memandikan dia padahal dia mati syahid dan tidak diwajibkan dia mandi? Ya. Yang tu nak menunjukkan kemuliaan siapa mati syahid. Malaikat datang untuk memandikan dia. Jadi maksudnya pada manusia tak ditaklif. Kalau faham pada kisah tu, istimewa dia bukan dimandikan oleh manusia, bahkan dimandikan oleh para malaikat. Satu, tak perlu manusia mandikan. Yang tu kalau nak ambil pada kisah tu. Satu, nak menunjukkan tinggi yang martabat orang mati syahid. Satu, nak menunjukkan tak ditaklif dah pada manusia untuk mandikan dia, pasal dia ada mandian yang lebih istimewa yang dimandikan oleh para malaikat. Cuma kita orang awam tak lihat. Tapi atas kita beriman, wajib beriman di atas tinggi martabat mereka dan kedudukan mereka. Kalau para sahabat dapat gitu, tak mustahil untuk lain daripada para sahabat pun dapat untuk kelebihan itu. Siap. Kemudian wayahrumu izalatu damin syahid, dan kata dia haram menghilangkan darah orang mati syahid. Satu, tak boleh mandikan dia. Darah yang mengalir daripada batang tubuh dia yang terluka, haram dibersihkan darah tu. Satu, kebumikan orang mati syahid ni dengan pakaian yang dia pakai yang berlumuran darah sekalipun, sempurnakan kapan dia untuk menutup seluruh badan dia. Jadi pakaian yang ada dibiarkan, dan darah-darah apa semua, darah-darah luka apa yang kena pada dia macam mana, tak dicuci sedikit pun. Atas sebut ulama apa elaknya, kerana darah tu nanti semua akan jadi saksi di atas benarnya dia mati dalam sabilillah. Cuma sikit begini nak sebut. Yang ni orang mati syahid. Jadi nak sebut apa? Kita kena belajar sampai tahap ni. Apa dia?
Masuk tahap ni macam mana? Kita kena belajar kuat iman, yang kalau ada orang cabar agama kita, kita sanggup mati biar kita terkorban sekalipun. Dan itulah prinsip kita menyambut Aidil Adha ni. Korban. Semua Aidil Adha korban apa? Korban wang ringgit. Beli lembu, beli kambing, beli unta, sebelih, bagi miskin. Itu latihan korban untuk korban yang lebih besar. Korban lebih besar apa? Jiwa, harta kita. Mali fida, nafsi fida, ruhi fida. Apa? Harta aku adalah tebusan untuk agama. Nyawa aku, batang tubuh aku untuk muliakan Islam. Kalau tak ada, yang tu maksudnya ada benda yang tak kena itu lagi lah. Kalau orang tak faham Islam ni, dia korban juga. Korban apa? Korban harta benda dia, jiwa raga dia, masa wang ringgit dia, benda yang sia-sia. Bukan untuk agama. Ada mak rempit ada. Dia sampai ada yang terkorban mak rempit dia. Dia terkorban macam apa? Besar rempit. Allah. Si ada orang bunyi motor dah. Ping katanya. Pum, habis. Lengkup, mampus. Pergi hospital pun hospital tak layan. Malam minggu pula. Selalunya Saturday night. Ahad. Sabtu malam Ahad kan. Itu malam-malam dia orang terempit tu. Saya biasa kalau Ipoh ni, memang saya hujung minggu memang ada kat sini. Ada minggu-minggu dia lah. Kalau tempat lain pun, biasanya kalau tempat-tempat yang mak merempit ni, kalau kita lalu ke highway tu, pukul 12 ni, dia jadi hantu raya. Menerak atas motor, Masya Allah. Sia-sia je. Kalau ramai-ramai tu pergi masjid tahajud, panggil saya bagi tazkirah, sedap juga lah. Sedap lah. Dia orang kata, Ustaz, jangan harap dah gitu. Ustaz kena pergi kat tempat kelompok dia, Ustaz bagi tazkirah. Ada kawan saya kata gini, Ustaz pun kena merempit sama. Aduh, tak tahan tu. Kan aku pun nak merempit juga. Kena aku menerak atas motor je. Mana pula? Tak betul jaga tu. Ada pula, saya kena rempit je ke? Dengar Rasulullah merempit je. Ya. Para ulama kita tak payah merempit. Betul, nak pergi jumpa golongan muda ni, kena pakai seluar pendek, pakai rambu-rambu, pakai rantai, pakai gelang. Lepas tu pakai kopiah, pakai serban, nanti orang mak rempit lari. Macam tu kan? Dia dah jadi mak rempit awal lagi sebelum mak rempit ikut dia. Tak kena. Dan ni ada prinsip dakwah macam tu. Dia kata untuk supaya jangan anak muda meliarkan diri daripada kita, jangan pakai pakaian ustaz-ustaz ni. Jangan pakai serban dan jubah. Okay dah, siapa macam tu? Ada pula. Pakailah jubah serban, apa masalah? Dia nak lari punya pasal dia. Tapi tunjukkan kita punya kekentalan, walaupun jumpa dengan orang macam tu, kita, inilah identiti kita. Sagi kata dia, ustaz pun merempit juga ya. Pening kita. Tambah pula ada ustaz kata nak rempit lah, tapi sembahyang jangan tinggal. Mahu dia. Ada pula. Yang penting sembahyang jangan tinggal. Tidak. Kalau orang nak jaga sembahyang, orang faham akidah, semua benda sia-sia akan tinggalkan dalam kehidupan dia. Tak mahu dah merempit. Satu, kita kena betulkan diri kita dulu. Ni kita nak ajak orang buat satu kebaikan, kita pun sebenarnya belum sempurna dan tak faham prinsip kebaikan yang kita nak ajak dia. Baik. Jadi haram menghilangkan darah orang mati syahid. Siap? Masa boleh faham tu? Wa huwa man mata fi qitali kufarin. Baik. Ini definisi orang mati syahid. Kena tengok. Jadi keliling kita ni kalau ada orang isu kata yang ni mati syahid, tak mati syahid, ini definisi disebut oleh ulama. Mestilah orang mati syahid ni, dia adalah siapa dia? Dia orang-orang yang mati fi qitali kufarin, pada peperangan, pada memerangi kufar. Kufar tu plural dia. Atau kata dia kafir, ataupun satu orang kafir. 10 orang lawan satu orang kafir. Kita tengok kafir tu menang, 10 orang tu dibunuh oleh orang kafir. Macam mana cara dibunuh punya masalah kan? Tapi nak kata tak syarat untuk jadi mati syahid ni kena orang kafir ramai-ramai yang bunuh kita. Bukan. Satu orang kafir bunuh ramai orang Islam sekalipun, orang Islam yang terbunuh memerangi kafir, yang tu adalah mati syahid. Cuma dobit dia perang. Dobit dia perang. Kalau bunuh itu bukan melalui proses perang,
Dia mati syahid, bukan mati syahid yang menggugurkan mandi dan sembahyang. Tidak. Yang tu dipanggil mati syahid akhirat. Orang masuk rumah kita, curi, merompak, hulur pisau, kita pun bergelut, dan tengok kita ditikam, mati. Mati itu kena mandi, kena sembahyang. Kedekapan satu hal lah kan. Maksudnya dia tak dapat kelebihan mati syahid. Dalam hadis ada sebut, man qutila duna malihi fahuwa syahidun. Siapa yang dibunuh kerana nak mempertahankan harta dia, dia mati syahid. Ulama syarah kan, man qutila duna malihi fahuwa syahid, fahuwa syahidul akhirah nama dia. Yang tu syahid akhirat, bukan syahid ma'rakah ataupun bukan syahid perang Sabil. Atau nama syahid, dia syahid. Tapi bukan syahid dalam peperangan yang menggugurkan mandi dan solat. Ya, lagi faham. Jadi untuk nama mati syahid ni mesti perang, dan perang tu perang kafir. Jadi kalau perang sama-sama Islam, belah yang diperang pun tak mati syahid, belah yang memerang pun, yang perang, yang lawan kerajaan Islam pun tak mati syahid. Kerajaan Islam, askar-askar yang terkorban sebab perang dengan orang Islam yang derhaka dengan kerajaan Islam ni pun juga tak jadi hukum mati syahid. Mati syahid apa? Mati syahid yang menggugurkan sembahyang, mandi dan sembahyang ni. Tak gugur. Tak gugur. Dia hukum mati syahid akhirat je. Istilah mati syahid akhirat ni dia low standard daripada mati syahid lawan kafir yang menggugurkan mandi dan sembahyang. Dari satu sudut bagus dah. Pasal nak pertahan harta, pertahan maruah, pertahan bangsa, pertahan negara. Tapi bukan lawan orang kafir, lawan orang Islam. Dia tak dapat mati syahid yang menggugurkan mandi dan sembahyang. Bahasa lain umum sebut. Pasal bahasa Arab ni, dan kaedah fiqh kita bila sebut mati syahid, maksudnya dia mati syahid mesti lawan orang kafir. Satu kalau ada orang yang dia tak lawan orang kafir, dia tengok digelar dia as-syahid. Kena faham, itu bukan mati syahid yang kita bicara ni. Mati tali gantung, mati syahid tak? Tak mati syahid kan? Dan dia digantung pasal dia menegakkan Islam. Lepas tu ditangkap, didakwa, kena gantung. Mati syahid. Saya tanya mati syahid tu, mati syahid kita punya kes yang menggugur dan sembahyang dan mandi tu. Mandi dan sembahyang tu. Mati syahid. Macam mana nak tahu mati syahid tak mati syahid? Apa ciri dia? Perang tak perang? Tidak. Perang pun perang. Panggil apa? Perang pilihan raja ni panggil apa? Psikologi. Perang saraf aja. Perang saraf. Itu kan? Apa perang saraf? Perang jadi keyboard warrior. Perang ni kan lawan Wahabi. Sampai 3 pagi 4 pagi lawan Wahabi tulis. Simon apa? Embak habis Wahabi semua, habis Syiah, liberal apa LGBT. Lawan sampai tak tidur malam ni. Berjuang sabilillah ni. Itu mati. Mati syahid. Mati syahid yang menggugurkan mandi yang tak ada. Ataupun ni tengok tu orang geram Wahabi tu, ribu bom kat dia. Masuk rumah kita dibunuh tu. Pasal kita katok dia macam-macam sangat Wahabi ni sampai dia tak boleh bangun. Dibunuh kita. Mati syahid? Tak. Pasal apa? Bukan perang. Bukan perang. Perang keyboard. Tambahlah main game. Wow. Pakai sniper. Zoom. Tembak. Wah, kena. Pum, mampus. Tak hati saya tu. Perang apa? Perang dengan skrin. Rupanya kalah dengan nafsu. Boleh ke main game? Haram mutlak tidaklah kan. Tapi kalau orang yang dah ada akal, dia tinggal lah. Untuk makan itu tak ada akal kan? Kurang sikit akalnya. Saya dulu pun main game juga kan. Kadang jangan kata game itu tenting pun. Main tenting tau. Tenting kapal terbang kan. Tenting yang baling saja dapat rumah tu kena lompat. Ini satu kaki, ni dua kaki, ke depan, ke depuk tu baling dapat rumah kan. Tengok ke atas, tengok ke bawah, pangkas sana, pangkas sini. Oh, dulu terror melompat.
Tam. Oh. Tolak, lompat jatuh kaki, pop, lompat. Oh. Main game je tu. Game budak-budak kan. Main pagang plastik. Pasang gambar paling selipar. Budak-budak kan. Dah umur 50 ni dah. 50 pun main game juga kalau macam ni. Macam ni. Cuba. Cukup. Saya tak cara panjang. Allah, mudah-mudahan orang tak ada pelihara kita. Orang tak ada bagi kita akal sempurna supaya tinggal dalam sia-sia ni. Mudah-mudahan lah. Harap sungguh tu pasal kadang-kadang ada juga orang tua lagi merapu, lagi kuat main game. Ada. Lagi tua lagi jauh pada Allah Taala. Ada. Alhamdulillah. Baik. Jadi sama ada dia lawan orang perang tu dengan kufar ataupun kafir yang wahid, dan dia mati ni qabla inqita'ihi, sebelum daripada selesainya perang. Sebelum selesai perang. Jadi istilah kutila, dia dibunuh tu mati sebelum selesai perang. Dobit juga disebut ni ke depan ada rasanya. Ataupun dia dibunuh, ditikam. Dan tikaman itu membawa mati. Walaupun habis perang, baru dia mati. Tapi dia mati itu disebabkan tikaman yang sebelum perang selesai tu. Dalam masa perang. Dengan bahasa lain macam ni. Dia kena tikam, tak mati lagi. Nazak, ICU. Ataupun CCU, apa seumpama tu lah. UCI. Saja saya main bahasa sikit tu. 2 bulan lepas tu orang mati. Tapi kematian tu disebabkan oleh kecederaan dalam perang. Soal, syahid tak syahid? Dan kita cerita perang ni perang kafir lah kan? Perang kafir lah. Tapi jasad dia tu boleh dia bawa balik. Tapi dia nazak koma 2 bulan. Bawa mati. Tapi kecederaan tu disebabkan oleh peperangan tu. Syahid tak syahid? Syahid. Jadi tak syarat mesti mati dalam peristiwa tu. Tapi sebab mati tu adalah peristiwa tu. Baik. Asal kitab dia sebut itulah. Yang rasa ke depan nanti dia sebut. InsyaAllah. Wa in qutila mudabiran. Sekalipun kata dia untuk nama orang mati syahid fisabilillah marakah ni, dia dibunuh dalam keadaan mudbiran ni diterjemah berundur. Dia bukan waktu dia marah tu orang bunuh. Tapi dia undur. Sama ada undur, dia berundur dengan belakang, ataupun dia pusing belakang, dia lari. Sekalipun. Kalau dalam situasi peperangan, namanya mati syahid. Sikit soal. Berundur dalam peperangan, salah tak? Berundur, kalau undur itu strategi peperangan, tak ada masalah. Yang salah apa dia? Pandai faham. Alhamdulillah. Melarikan diri daripada peperangan. Masuk perang, macam mana? Lari. Kalau dengan peperangan tu kita kalah dan disuruh kita retreat, maksudnya berundur kan? Berundur. Terpaksa berundur lah dah. Memang tak boleh nak lepas pergi lah. Memang kalah. Kena susun strategi lain apa? Berundur, mudbiran macam tu tak ada masalah. Maksudnya masih dalam istilahnya perang. Cuma berundur pada hadapan ataupun bergabung dengan batalion lain, kumpulan lain, pecah kumpulan ke apa kan? Kadang-kadang memang berundur, yang ni umpan sana, yang ni datang sini. Yang tu strategi peperangan, yang tu tak menafikan definisi orang mati syahid ni. Orang mati syahid. Pasal tu strategi. Itu strategi. Ya. Jadi yang salah tu macam mana? Lari. Yang lari pun kita mana tahu dia lari tak lari tak? Tapi kalau mati peperangan, kita pun tak tahu dia ni lari ke, beradab ke, mati apa ke, kena peluru kawan ke, tak kira. Mati dalam peperangan je, umumnya mati syahid peperangan. Satu kalau saya sebut ini, Palestin lah ni hidup perang ke? Dia ke? Mana mahu tahu berapa sebut Palestin? Saya biasa pergi sekali. Dia bukan suasana perang dah lah ni. Cuma dia bila ada askar dia baran ke mana tu dapat arahan, kalau dia bom lah. Kalau dia tembak lah. Kalau dapat arahan tu kena sembahyang Jumaat, dapat arahan daripada bos dia. Buat apa? Tembak je. Kena tembak itu aku. Mati syahid ke? Mati syahid ke? Kenapa? Bukan perang. Mati lepas sembahyang Jumaat. Mati duduk sembahyang Jumaat. Walaupun yang bunuh tu kafir, tapi bukan
Peperangan. Bukan peperangan. Atau untuk dapat mati syahid ni perang. Atau kita orang Islam kena ada semangat juang tu ada. Dan memang bersedia untuk menghadapi apa-apa dugaan yang bakal ke depan ni, antaranya peperangan. Yang tu adalah perintah Allah Ta'ala kat kita. Quran kata macam mana? Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Yang kita diperintahkan apa? Wa'iddu lahum mastata'tum. Kamu kena siapkan diri kamu. Mastata'tum. Apa saja kemampuan, keupayaan yang ada pada kamu untuk menghadapi musuh. Apa dia kekuatan yang ada? Min quwwatin. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Antaranya unta, kuda. Jadi antara latihan ketenteraan ni kuda. Kuda orang merempit tu pasal ganti kuda kot. Saja saya buat lawak bodoh tu ya. Ada je kuda apa sembahyang weh dah. Mengaji weh dah. La ilaha illallah tak faham. Suruh mengucap pun tak kerti. Oh tu masalah malang kita tu. Kalau andai kata itulah medan dia latihan untuk ganti kuda pakai motor, tu bawa panah pula latihan memanah. Piung menerap. Ada target dia. Naik motor, lepas tangan. Piung. Tu, tarik tengok. Tak, berapa markah paling tinggi? Dalam latihan tu mati. Oh, cuma bukan dalam perang. Tapi latihan bersedia untuk peperangan. Dengan ganti motor untuk kuda. Bagus tak? Okay. Tapi sembahyang pun tak. Rambut tu pang tegak je. Kenalah. Satu, sebelum ada semangat nak perang, saya ngaji Tok Guru kata apa? Perang dengan setan dulu, perang dengan nafsu dulu. Sembahyang dulu. Ngaji dulu. Kenal Allah Ta'ala dulu. Kalau pergi perang pun, dengar. Apa yang menyebabkan kamu nak perang? Rupanya pasal bini dia dulu kena tangkap. Harta dia kena rampas, rumah dia kena bakar, tanah air dia diceroboh. Rupanya dia perang pasal hak-hak dia telah dirampas, bukan kerana nak meninggikan Islam. Perang juga, lawan kafir juga. Jadi yang mendorong dia itu di atas pemilikan dia yang telah dirampas oleh orang lain, oleh musuh. Itu je, bukan di atas nak mendirikan agama. Dan dia pun tak ada ciri agama. Dia pun bukan nak agama. Dia pun tak sembahyang. Dalam duk perang tu pun sembahyang, tidak ingat Allah, tidak faham ke? Dan yang mendorongkan dia bangun untuk perang adalah semangat dia, kebangsaan dia, marah dia. Di atas harta benda dia yang dirampas. Itu je. Kalau semangat perang tu orang kafir pun ada semangat tu. Yang tu tak jadi. Yang tu istilahnya tak faham agama, tak kenal Tuhan. Tak betul peperangan macam tu. Ustaz, macam kes Syekh Ramadan yang ditembak itu. Ya. Dia tak berperang kan? Ya. Memberi semangat kepada orang lain. Jadi kita syahid juga. Betul, atas gelaran diberi asyahid itu kan. Tapi atas kata yang menggugurkan sembahyang, mandi dan solat tidak. Itu masyhur buat dia. Memang kalau kita tengok almarhum Syekh Said Ramadan Al-Buti kan, dimandikan tak? Tak tahu. Tak ada maklumat. Rasanya mandi kan? Kemumian. Sembahyang kan? Kemumian malah mandi semuanya. Pasal dia bukan dalam suasana perang, dia dibom kan, dia bom, pasang bom. Memang orang tak suka apa ke dia. Atas kaul pendapat dah, atas jumhur ulama kita sebut, tak. Yang tu bukan mati syahid, yang menggugurkan mandi dan sembahyang ni. Okay. Satu saya tanya tali gantung macam gelaran diberi kepada apa Hasan Al-Banna Asy-Syahid. Lagi apa? Said Kutub Asy-Syahid dan As-Said Asy-Syahid, Said Kutub Syahid. Dia tu. Tidak. Atas syahid kita bicara ni tidak. Pasal dia bukan mati dalam perang. Mati tali gantung. Bukan ada suasana perang pun. Pasal dia banyak menulis kritik kerajaan macam ni. Dapat kesalahan, jatuh kesalahan kat dia. Lepas tu dibunuh di tali gantung. Di atas dia melawan batil tu satu hal. Tapi atas kata yang menggugurkan mandi dia dan sembahyang dia, tidak. Setarikh mesti macam ni. Baik.
Wa huwa man mata fi qitalil kufar, atau disebut bisababihi, dengan sebabnya, ai sababil qital, dengan sebab perang. Tu. Jadi mati tu dengan perang tu, perang kafir, pada peperangan kafir, dan mati bisababihi. Tu saya dah syarahkan sabab tu. Maksudnya walaupun 2 bulan lepas tu, tapi mati tu pasal apa? Pasal cedera, luka parah, lepas kena kecederaan tu masuk ICU, apa seumpama tu, maksudnya luka parah, pingsan, koma, tak sedar, 2 bulan lepas peperangan selesai, barulah dia mati syahid. Pasal dia mati bisababihi, bisababil qital. Ataupun tak ada cedera apa, tapi jatuh kenderaan, jatuh kuda, pingsan, koma, terkantuk kepala, pingsan 2 bulan, koma, betul baru mati. Dah jatuh kuda tu apa? Jatuh kuda dalam peperangan, tak mati masa tu, masih hidup, tapi mati tu bisababihi, sebab perang, mati syahid. Contoh lagi. Yang ni dia nak syarahkan bisababihi tu. Kan asabahu, sekalipun dia mati dalam perang tu, sebab dia perang. Sekalipun sebab dia mati tu macam-macam sebab ada. Macam mana? Ka asabahu silahu muslimin akhar. Seperti mengenakan orang Islam yang mati ni, silahu muslimin akhar, senjata daripada orang Islam lain. Ni sama-sama Islam ni. Kawan ni panah. Cuma yang ni belah ni pun Islam, belah ni Islam. Panah tak kena orang kafir, kena orang Islam. Ataupun kebetulan dia tarik, lepas kawan tu lalu naik kuda depan tu, pop, kena dia. Oh, macam mana? Sekalipun mati dengan sebab senjata kawan ni. Pasal memang ada peluru sesat dalam peperangan. Istilah peluru sesat, apa faham? Nak tembak orang lain, kena orang lain kan? Itu istilah peluru sesat. Satu hal. Jadi kena pula kata dia khotoan kerana tersilap. Satu. Ataupun qatalahu muslimun ista'anu bihi. Kata dia membunuhkan dia oleh orang Islam. Orang Islam bunuh dia, tapi lawan kafir. Orang Islam mana ni? Orang Islam yang ista'anu bihi, yang orang kafir meminta bantuan, meminta tolong bihi, bi muslim. Jaga. Ada status orang Islam macam ni. Kita orang Islam, memang kita nak tegak Islam. Orang kafir ni, kita lawan dia satu hal. Antara salah satu taktik dia buat macam mana? Dia pengaruhi orang Islam lain untuk orang Islam itu duduk di sebelah dia. Dia gunakan orang Islam itu untuk duduk barisan hadapan untuk lawan dengan kita. Jadi kita sebelum lawan dengan orang kafir, kena lawan apa? Kena lawan orang Islam dulu. Tapi sebenarnya kita lawan orang kafir ke lawan orang Islam? Lawan orang kafir itu orang Islam tu yang telah dipergunakan oleh orang kafir untuk membantu peperangan orang kafir, pasal kepala otak dia telah dikafirkan oleh mereka. Yang turut bahasa mudah kan. Kepala otak telah dikafirkan. Faham apa bahasa ni? Boleh? Ramai tak lagi orang Islam yang memang masih menyokong kafir? Ada tak? Melambak. Malaysia pun ramai lagi. Kafir pula, bukan kafir biasa. Kafir yang bintang 3. Kafir yang komunis. Tapi ada orang Islam sokong mereka, ada. Hangpa tahu ke? Saya sebutlah siapa tu, lagi marah dia orang kan. Ada. Siapa tu pun tak payah sebutlah, tapi saya kata persoalannya ada ke? Ada. Bukan kita baru cerita. Dalam kitab cerita lama dah. Maksudnya ada orang Islam, dia tercuai dia belajar agama, apa sepatutnya tuntutan agama, dia boleh terpengaruh dengan orang kafir dan dia boleh sokongan padu pada orang kafir walaupun orang kafir ni buat dia macam-macam, dan orang kafir ni bersama dengan dia dulu telah buat penganiayaan dan kejahatan bermacam-macam, dia masih boleh jilat orang kafir tu lagi. Jaga, memang ada orang Islam macam ni. Orang Islam macam ni memang bermasalah, wajib taubat. Kalau kita pun duduk tempat tu, wajib taubat. Dia minta orang Ta'ala lindung kita. Apa kaedah nak berlindung ni? Minta lindung satu, berkawanlah dengan kawan orang betul-betul, bergurulah dengan guru betul-betul. Pasal jaga. Boleh jadi begitu pasal apa? Pasal masalah nafsu syaitan. Antaranya nafsu. Dapat pangkat, dapat kedudukan. Betul. Kita nak pangkat dia tak bagi. Keluar parti, buat parti lain. Gabung dengan parti kafir. Sampai dia boleh keluar kenyataan macam ni. Orang kafir tapi amanah lebih bagus daripada orang Islam. Tapi tak bagi pangkat kat aku. Pula. Ya. Kaedah kita macam mana? Tak. Mesti
keutamaan besar jaga orang Islam. Satu, kita kena ada satu sikap, apa dia? Macam mana nak memulihkan balik orang Islam kita yang rosak ni supaya pulih jadi Islam yang tulen. Kita kena ada semangat tu. Yang mana yang tak mau ikut ni macam mana? Kena ada satu semangat juga. Macam mana dia ajar oleh tutup guru para ulama kita apa? Kena ada sifat kasih sayang pada mereka, doa untuk mereka. Ya Allah, bagilah puak-puak yang duk sokong kafir ni, ubah hati dia, bagi sokong balik orang Islam, suka Islam, minat Islam, perjuangkan Islam, duduk di sebelah Islam, minat Islam, bantu Islam. Ampunilah kami, tutupkanlah keaiban kami, cerahkan mata hati kami, cerahkan hati sanubari kami, berilah hidayah petunjuk pada kami. Kami ni kami yang nak padamu, ya Allah, nak taat padamu, dan orang Islam semua. Allah maghfir li ummati Muhammad, Allah marham li ummati Muhammad. Tutup guru para ulama kita ajar berdoa untuk ada sifat kasih sayang dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam macam ni. Walaupun kita tengok sekarang bangai dia jahat sekali pun. Selagi atas nama dia Islam, doakan untuk dia, pasal dia umumnya pernah duduk status Islam, pasal mak bapak dia Islam, dah terhukum Islam pada dia. Ada taklid Islam pada dia. Ada dah nama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kat dia. Cuma dia tak ada nak jadi fasik atau seumpamanya. Kita kena ada rasa kesian kat mereka. Nak ada perasaan sayang. Kesiannya, sayangnya dia orang ni tak mau buat Islam betul-betul. Kesiannya, sayangnya, rasa ishq sayangnya. Kena rasa sayang dan dulu. Saya ngajar kat sekolah lah ni, budak-budak malas, saya ada sebut macam ni. Saya gunakan pendekatan Ustaz apa? Abid Leo. Apa dia? Hampa ni janganlah malas-malas. Allah sayang kita. Saya gunakan pendekatan tu. Saya ni baran orangnya. Memang budak-budak yang malas ni saya kena, saya cubit pukul dia. Tapi nak bawa pendekatan tu, saya sebut macam tu, rupanya memang betul lah. Kita sebut macam tu, dia orang jadi lembut, jadi mesra gitu. Hampa ni malas-malas ni tak apalah, tapi jangan putus asa dapat rahmat Allah Ta'ala. Ngaji pun tak pandai, tak boleh faham pun tak apa. Main duduk datang, tidur pun tak apa. Pasal apa? Allah sayang kat kita. Senyum dia bang. Saya saja perli. Rupanya menjadi. Rupanya dia boleh berlembut yang kita rupanya. Faham rupanya perkataan Allah sayang kita tu. Allah sayang kita. Dia memang boleh meludakkan hati sebenarnya. Kalau kita nak pura-pura tu tuan tak. Kita bukan pura-pura, sebut tu memang ada perasaan kesian untuk mereka. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi belah ihsan dia macam mana Allah bagi kat kita, supaya Allah Ta'ala bagi juga pada mereka. Memang pendekatan Allah sayang kita tu best sebenarnya. Dan kita dapat lihat dalam proses PKP lepas kan, macam mana orang yang saya sebut nama tadi tu macam mana? Masya Allah. Dia boleh bagi bantuan, pergi klinik, pergi hospital kan. Orang tua rumah dia kata, ambil duit mana ni? Beli kereta besar-besar ni. Tak tahu kawan tu, internet dia pun YouTube bagi dia sebulan berapa kan. Followers dia berapa ratus ribu. Siaran dia buat kursus macam ni, kedai makan dia pun buat aiskrim pun apa, cuci mulut apa, dessert lepas makan tu pun, yang tu pun berapa cawangan. Dia punya butik pun ada berapa. Dia dibuat satu kedai pula apa, untuk beri support makanan orang-orang susah kan. Ataupun jual benda murah. Beras sana RM3, dijual sini RM1.50, RM1 je. Ada yang dia bagi free je. Sokong. Orang macam ni. Orang macam ni kalau ada banyak, masalah bestnya. Pula tu asalnya dia bukan orang Islam. Convert masuk Islam. Masya Allah. Masya Allah. Kita orang Islam pun tak boleh buat. Pendekatan itu best. Apa dia? Allah sayang kita. Allah sayang. Jadi kita kan ada pesannya tu. Jadi hampa duduk tidur ni pun macam ni. Allah sayang gitu. Kita tahu betul kan? Betul kan? Allah sayang kita tu kan boleh senyum kan? Allah kata, bangun. Apa ni? Dan gelah tidur. Kau nak jadi apa? Besar esok kau ingat boleh mati dalam husnul khatimah. Kasar tu kan? Kasar kan? Tak payah. Tak payah macam tekor tu. Macam mana? Allah sayang kita. Dia boleh senyum. Relax. Betul pendekatan tu sebenarnya. Saya bukan apa bila sebut gitu, saya nak sebut gini. Kadang-kadang kita memang nak ketegasan dan tak apa kita nak cerita. Tapi pendekatan kita tak betul, menyebabkan orang benci dan tak suka. Teringat kita akhlak Rasulullah. Rasulullah ni walaupun orang tak suka, beradab dengan Rasulullah, tengok akhlak Rasulullah, tengok sifat kasih sayang ada pada Rasulullah. Orang yang musuh sangat benci dengan Rasulullah, tengok akhlak Rasulullah. Dia kata, aku tak pernah tengok manusia yang paling baik dalam dunia ni melainkan ni lah, kata dia, orang yang aku paling benci ni. Sampai macam tu. Kita nak dapat peribadi tu, mudahan konsep kita nak ada perasaan Allah sayang kita tu, Allah Ta'ala jadi itu sebab kita boleh ada akhlak Nabi SAW, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, asal balik kita perang ni, jadi jagalah jangan sampai kita ni dipergunakan oleh orang kafir
untuk lawan balik orang Islam. Jagalah. Dan memang orang kafir, dia tahu kaedah nak lawan orang Islam ini je sebenarnya. Orang kafir kalau dia berlawan betul-betul dengan orang Islam, memang dia kalah. Memang dia terlentang terang. Memang dia tahu. Tambah orang Islam yang betul-betul ikut Islam, memang dia paling takut. Prinsip dia macam mana? Dia bodohkan orang Islam ni supaya dah tak faham Islam, tak ikut ajaran Islam. Dia bagi orang Islam selama sama Islam belaga. Dia tunggu je, dah belaga-belaga, lemah lah, berpecah. Oh tu, dia masuk, dia jentik je pun, hampus habis semua. Memang dia buat itu kan? Memang kafir buat itu. Memang kalau tengok dalam masyarakat kita, masih macam tu sebenarnya. Satu sudut dah ada bagus dah. Parti yang dulu duk lawan, kalau kita sebut dalam bentuk politik sikit. Dulu punya lama sejarah. Bergaduh, pasal PH pemerintah dulu, parti kuat dua adalah DAP, lebih kurang bahasa gitu. Hikmah dia apa? Parti yang duk berperang dulu punya lama, sampai berlaku dua imam lah, bercerai suami isteri ada, sampai boykot tahu makan sebelihan apa. Boleh jadi baik, berkawan, boleh bermanis muka. Allah sayang kita. Boleh. Tapi ada lagi yang degil-degil lah kepala batu. Ada. Macam mana? Tolong doa. Doa tu bukan kita seorang saja. Macam mana? Kalau semua orang pakai doa, mustahil lah orang tak ada tukar hati dia. Harus. Dan mudah-mudahan memang jadi macam tu. Jadi kita kena ada banyak doa. Dan bila nak doa-doa ni? Yang tu pun kadang kita nak doa pun balas. Itu satu hal. Haji lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita. Kena besar sekali atas diri kita ni. Tentulah apa dia? Betulkan perjalanan kita dengan Allah Ta'ala dan Rasul dulu. InsyaAllah hak tu kalau betul, kita akan ada doa pula untuk perasaan untuk orang lain. Baik. Jadi sekalipun orang Islam yang pergi perang ni, dia ni dibunuh oleh orang Islam di pihak musuh, yang musuh gunakan orang Islam ni untuk menyebelahi dia. Sekalipun begitu. Pasal dasarnya kita bukan lawan dengan orang Islam, kita lawan dengan orang kafir yang telah dipergunakan oleh pihak kafir. Ya. Ataupun antara suasana perang ni macam mana? Orang kafir dia ada tawanan di kalangan orang Islam. Dalam medan pertempuran tu, dibubuh orang Islam yang ditawan tu, diikat, disusul, dibuat benteng di depan. Jadi kalau kita nak manah, nak baling tombak ke apa ke, kena orang Islam ni dulu. Yang ni pun salah satu strategi mereka juga. Yang tu dalam peperangan. Bahkan jangan tak tahu, zaman lah ni perang macam tu satu hal lah. Nak kata tak ada tu, ada. Tapi mereka lebih kepada perang dalam bentuk psikologi ni, dalam bentuk perang saraf ni, dalam bentuk ideologi. Bahkan walaupun nama Islam tak tukar pun, IC tak tukar nama pun, tapi memang nak jadi kafir dah total. Bahkan kita lihat ada pendedahan ustaz-ustaz kita yang memang dia orang buat kajian, buat selidik apa, memang berapa ramai orang Melayu kita yang jadi padri Kristian. Bukan sikit. Padri Kristian. Bukan sikit. Yang pergi makan tiap hari Ahad, pergi ambil duit bulanan untuk meneruskan survival hidup dia dengan dapat bantuan daripada gereja pun bukan sikit. Saya taklah pergi buat kerja macam tu kan, tapi ada sahabat-sahabat kita yang dia kata memang mereka membuat kegiatan jahat ni. Orang kafir ni, itu kegiatan jahat. Macam mana nak pulihkan balik? Kita nak lawan dia dengan arus macam tu, payah. Apa nak buat? Buat kerja yang sepatutnya kita kena buat. Apa dia kata kena buat? Jangan hanya kita buat baik, tapi kita kena ajak orang lain untuk buat baik. Jadi kerja-kerja baik macam dibuat oleh golongan-golongan dakwah tu, Masya Allah. Kalau kita tak boleh buat pun, sokong mereka, support mereka, beri bantuan mereka, bela mereka. Pasal kita kadang tak mampu nak buat. Hamba boleh keluar 40 hari, boleh? Bukan keluar makan angin. Keluar apa? Keluar dengan segala disiplin agama untuk buat kerja agama, sekalipun untuk ajak orang pergi masjid. Bukan senang kok. Kadang-kadang kat situ belajar agama, kat situ belajar jadi baik, kat situ belajar akhlak, kat situ belajar khidmat, kat situ belajar lillahi ta'ala, kat situ belajar menangis, kat situ belajar tahajud, kat situ belajar sebanyak duha, kat situ belajar qabliyah, kat situ belajar ba'diyah, kat situ belajar tolak ansur, kat situ belajar taat pada pemimpin. Pasal perjalanan tu ialah perjalanan awliya. Pasal apa? Syekh Zakaria Al-Kandahlawi yang menyusun pergerakan tu, orang sufi tu,
Atau kalau kita tengok perjalanan dakwah yang dibuat oleh golongan-golongan ni, memang asalnya tu perjalanan sufi. Duduk dalam masjid, 4 perkara kena banyak, 4 perkara kena sikit, 4 perkara kena elak. Semua perjalanan sufi. Nak pergi dakwah kena baca apa, orang duduk masjid kena buat apa, orang duduk keluar buat apa, orang pergi kena cakap apa, orang yang kena ikut buat apa, mana boleh tengok, mana tak boleh tengok, nak buka pintu, nak duduk pintu belah mana pun dia cerita satu, naik bukit, turun bukit, cerita satu-satu. Ada usul dakwah, ada prinsip dia macam ni lah. Pertama sekali bab ketuhanan dulu, la ilaha illallah, yakin, la ilaha illallah, buangkan kebesaran makhluk, dapatkan kebesaran Allah Ta'ala. Dia ajar tu betul-betul perjalanan sufi. Cuma dapat tak dapat, betul tak betul yang kita ambil tu, Tuhan. Baik. Jadi asal nak sebut, jagalah jangan tercebur kepada kumpulan-kumpulan yang salah dah fahaman dia terhadap Islam ni sampai dia sendiri lawan orang Islam. Nauzubillah. Baik, au taradda bi bi'rin, ataupun kita baca au turadda bi bi'rin, ataupun dia ditolak masuk dalam telaga, mati. Sebab bila dalam peperangan ni kadang nak ada tempat masak, makan, minum, tempat perkemahan, ada telaga. Kalau sembah dulu macam tu lah. Masuk dalam telaga, masuk dalam lubang. Hala qitalin, tapi dalam masa peperangan, naik kuda lagi, tak tahu ada lubang, gelebus masuk, mati. Terbolos masuk dalam lubang. Ataupun dia tahu tempat tak ada lubang, tapi bila ada bom, lubang besar, lari, naik kuda, laju, bawa motor, gelebuk, masuk, pop, mati terus. Macam mana? Dalam peperangan, syahid. Au juhila ma mata bihi, ataupun kata dia dijahilkan, tak diketahui kan apa yang mematikan seseorang. Tak tahu dia mati oleh siapa, luka pun tak ada, dia mati oleh siapa. Dia ni duduk belah mana selagi tengok dia orang Islam mati dalam peperangan, macam mana? Letakkan hukum syahid. Umumnya hukum asal dia dalam peperangan mati syahid. Wa in lam yakun bihi atharu damin, sekalipun kata dia tidak adalah pada orang mati itu kesan-kesan darah sekalipun. Yang ni sedikit uraian ni sebut siapa dia yang nak dikategorikan mati syahid dengan syarat-syarat dan keberangkalian yang ada dan sebab-sebab mati itu. Jadi Dobit nak ambil dia mati mesti bisababihi, sebab perang. Bisabab perang. Okay. Baik. Jadi tak mati syahid ni siapa? La asiri qatlin sabran. Taklah, maksudnya tidak, maksudnya apa? Taklah hukum mati syahid asiri qatlin sabran. Orang tawanan yang dibunuh dengan ditahan makan minum. Itu terjemah, saya baca terjemah tu. Orang yang dibunuh dalam keadaan sabran, istilahnya didera, kurung, tak bagi makan minum. Memang dia ni tawanan perang. Memang dia ditawan pasal perang. Tapi mati dia bukan kerana perang. Mati dia pasal tak bagi makan minum dalam ketahanan perang. Boleh faham saya sebut kan? Boleh faham? Jadi dia kena tangkap, lepas tu kena kurung, disiksa, disoal apa, tikam perut, rokok lah apa, bagi minum air sabun, tunggil terbalik apa, rendam dalam air lah, makan, macam jahat. Dia suruh makan tahi, rendam dalam kandang babi, gelebuk, kena pukul, kena tumbuk, lembek, lutut, apa semua kena. Macam mana? Waktu kurung dalam, makan pun tak bagi, makan pun bagi tai orang, tai unta, tai lembu, dia bagi. Itu je lah makanan dia, ambil kuku, tai hidung, apa semua, apa. Contoh lah kan, macam mana? Mati dia sebab tu. Mati beragan, bahasa orang tua dulu kan. Mati macam tu. Macam mana? Sekalipun dia jadi tawanan tu pasal perang, tapi bukan mati sebab perang. Mati pasal tak ingin makan minum, pasal didera. Bukan perang. Definisi ulama' bagi satu. Pasal kita nak bicara tahu hukum tu. Mana yang kena semayang, mandi dan semayang. Fa'inahu laisa bisyahidin alal asahi. Kata dia bahawasanya orang yang ditawan kemudian dalam masa tawanan tu dilapar dan didahagakan dia, dengan sebab tu dia mati. Dia bukan orang mati syahid alal asahi, dia tak pendapat yang paling sahih. Jadi muqabil sahih. Ada juga kaul-kaul yang kata yang ni pun mati syahid juga. Pasal apa? Pasal dia ditawan sebab perang. Ada juga kata gitu, tapi kalau ikut yang kuat macam mana? Pasal sabab dia mati bukan perang, tapi sabab dia mati itu pasal tak makan minum, pasal kena dera, pasal air sabun, pasal rendam dalam air, pasal dibelasah, pasal dibuli. Wala man mata
ba'dan qidaihi wa qad baqiya fihi hayatun mustaqiratun. Oh, dia baca ba'da, tulis Arab itu tak betul. Wala man mata, begitu juga taklah hukum mati syahid orang yang mati ba'da dengan dal, bukan dot. Kitab saya dot. Bukan ba'da, ba'da, after. Ba'da ni a part of. Ba'da. Orang yang mati selepas daripada selesai perang, waqad baqiya fihim hayatun mustaqiratun, dan ada pada dia masa dia cedera tu ada hayat mustaqirah, ada hidup yang masih kekal, masih tetap, masih kuat. Apa maksudnya ni? Dia memang masuk perang, dia cedera. Dia cedera tu bukan tahap sampai koma ICU macam saya sebut tadi. Dia cedera lah, tapi masih ada akal waras, istilahnya. Bukan sampai koma dan tak sedar diri. Macam tu kot bahasa ni. Istilah kitab ni disebut ada hayat mustaqirah, ada hidup yang masih kuat. Disebut sini wal padanya hidup yang tetap. Maksudnya hidup yang hidup lagi lah, sedar, akal ada. Katalah luka dia, badan ada 100 luka. Memanglah 100 luka, tapi taklah ICU. Bahkan dia kata, I see you, I can see you, I can talk with you, I can communicate with you. Boleh faham saya sebut apa kan? Apa maksud he can communicate with us? Maksudnya dia masih hidup segar, walaupun badan dia cedera parah. Dia bukan I see. Okey, boleh faham saya apa kan? Lawak tu menyambil, tak gelak pun tak apa ya. Boleh. Jadi kalau macam tu, tengok lepas tu dia mati. Memang dia mati. Mati pun sebab luka perang. Tapi masa dia dah dikeluarkan daripada medan perang tu, dia ada hayat mustaqirah. Boleh? Lobek dia situ. Maksudnya bila dia kena peluru, senapang apa, sekalipun 100 peluru ada, tapi dia masih clear. Kena anduk pasir putih kan? Kena ya. Abang kena. Panggil angak-angak tu kan? Contoh lah kan? Istilahnya hayat mustaqirah. Hayat mustaqirah. Lepas tu baru mati. Mati pun memang sebab luka tu. Tapi masa dia dikeluarkan daripada medan perang, dia hayat mustaqirah. Dah mati lepas perang pula tu. Perang dah habis baru dia mati. Boleh? Itu tepat kayu ukur. Tarikh-tarikh yang disebut oleh ulama untuk mengenal pasti dan mengukurkan seorang tu nama mati syahid yang menggugurkan mandi dan sebanyak tu. Tu tuan disebut. Wa in quti'a bi mautihi ba'da wa in qutila ba'da mautihi ba'du min jurhin bihi. Sekalipun diputuskan bimauti dengan kematiannya orang yang mati ni, ba'du ba'da kita selepas ada perang, memang dia mati lepas perang. Tapi quti'a bimautihi ni min jurhin bihi, daripada sebab luka, bihi bi kita, dengan sebab perang. Luka memang sebab perang, mati pun sebab luka tu. Tapi masa dikeluarkan dia pada medan perang, ada istilah disebut bahasa Arab ni hayat mustaqirah. Tak mati syahid. Yang tu nak simpan kepala. Apa dia? Adam ni tu. Siapa mati syahid? Jangan pula nanti kita masuk perang, waktu kita tak cedera parah, kita parahkan dia supaya mati syahid. Macam tu. Siapa dia ajar itu bunuh diri namanya. Engkau nak orang kata engkau mati syahid, ambil lah habuan tu. Akhirat esok dia blondehkan kau, baru nampak kau. Rupanya engkau disanjung syahid, rupanya engkau bunuh diri. Sia-sia, jangan buat pasal. Satu, kita masuk peperangan pun, dalam peperangan lawan orang kafir, bukan untuk kita matikan diri. Mati itu mati untuk hidup ke Islam, mati untuk hidup, masuk perang tu untuk hidup, bukan masuk untuk mati. Boleh faham? Bukan untuk matikan diri. Tidak. Bukan mati untuk bunuh diri. Bukan juga bunuh diri. Bukan juga untuk saja nak dapat peluang syahid. Bukan. Mati untuk menegakkan agama. Tapi terkorban. Betul. Ada orang masuk perang pasal dia nak mati dalam perang. Masuk nak mati. Itu ke? Tak. Masih nak hidup. Apa sebab mati semua elak? Baju besi apa semua, baju apa semua kawan. Belajar semua ilmu mempertahankan diri. Pedang, perisai apa semua macam mana? Ting. Panah lagi. Bukan pegang. Aku nak mati syahid.
Allahu Akbar. Wah. Bukan macam tu mati syahid. Itu mati kata tu. Mati sia-sia je. Bukan macam tu. Mati syahid ni buat sedaya upaya tak nak mati tapi mati. Tu mati syahid. Bukan buat untuk inilah peluang aku untuk mati. Bukan macam tu. Boleh bang? Jadi kalau kita memang dah habis peluru apa, takkan pegang pedang, Allahu Akbar. Mati syahid tu. Bodoh, tak ada akal. Mana boleh lawan pedang dengan napang tu? Tak matching langsung. Kalau ada machine gun, tu gagah juga kan. Itu pun bukan kaedah dia. Pergi tempat lapang, pegang machine gun, itu membuka peluang untuk kita dibunuh oleh pihak kafir. Boleh tak? Sepatutnya macam mana? Cari satu tempat strategi, balik pokok ke batu ke apa. Tetok kena juga. Tetok daripada belakang. Dia bagi pistol lagi. Pam. Itu baru betul. Baru betul. Tak nak mati dalam perang. Tapi mati. Boleh faham apa maksud saya tu? Bukan, inilah peluang aku nak mati syahid. Allahu Akbar. Punya tangan kosong je. Tak betul. Dia. Ada orang, ramai orang ada fahaman dia tu. Ya. Marah dia buat lagi. Boleh tak kata sekarang ni dah tak ada perang kerana agama? Tak betul. Ada lagi. Memang ada orang masih ikhlaskan diri untuk agama Allah Ta'ala. Cuma nak jumpa siapa-siapa tu kadang-kadang slogan aja kan bunyi gitu. Hatta kalau kita di Palestin pun dia ada yang saya pun lama tak sebut. Ada kumpulan apa yang ada? Fatah kan? Satu lagi Hamas kan? Hamas Fatah kan? Ya betul. Saya sebut. Jadi ada yang kebangsaan punya. Kalau dulu siapa pemimpin dia Arafat punya geng tu kan. Yasir Arafat tu. Itu kebangsaan punya. Ada yang memang yang nak Islam betul-betul kan. Jadi ada masih ada sebenarnya. Cuma bila kita tak faham nak menentu tu, jangan kita menghukum sembarangan. Itu dia lebih baik diam diri lah. Wallahu a'lam. Kalau kita tak tahu, baik diam. Silent. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kalau perang saudara, contohnya perang Sipin dan Ya. Ya. Sama-sama Islam, jadi dia orang mereka masih dekat. Atas nama mati syahid yang menggugurkan semayang, mandi dan semayang, tidak. Pasal perang sama-sama Islam. Tidak. Cuma di atas perang tu berlaku di kalangan sahabat. Keedah ulama dah ajar kita. Pasal sahabat orang baik-baik tak? Orang yang dididik oleh Rasulullah tak? Rasulullah berjaya tak berjaya mendidik sahabat? Tu berlaku juga perang di kalangan sahabat. Dan dia orang pun bukan perang seperangan. Dia orang perang tu di atas ijtihad mereka. Mereka punya cara masing-masing untuk menegakkan Islam. Baik Sayyidina Ali dengan Sayyidina Aisyah, Sayyidina Ali dengan Muawiyah sekalipun. Atas disiplin ulama ahli sunnah wal jamaah kita macam mana? Silent dengan diri kita daripada nak menghukum siapa di antara mereka yang di atas kebenaran. Kita pun tak duduk zaman tu. Buat apa? Lebih baik kita silent dengan diri kita. Doakan untuk mereka. Mereka pun dah mati. Kalau jahat pun dah dapat balasan dari Allah Ta'ala. Keedah kita peperangan di kalangan sahabat, naskutu, diam. Wa majara baina sahabi naskutu anhu wa ajral ijtihad nusbitu. Ni kata ulama kita. Ni sebut dalam oleh Ibn Rasulullah dalam mata zubat dia. Apa yang berlaku di kalangan sahabat ni, diam, silent dengan dia. Saya ngaji terus dia bagi cara macam ni pula. Kalau mereka nak bagi hukum, macam dia, jangan bagi hukum antara apa yang berlaku dalam perang Sipin, perang Jamal tu. Mereka bagi hukum PH dengan PN. Ada yang masih pening nak bagi hukum? Ada tak? PN pun tengok pening juga. Dia lantik speaker macam ni. Timbalan speaker macam ni. Katalah macam tu kan. Apa tak faham pun dengar yang saya buat apa lah kan. Ada kita pun nak buat macam mana? Tak tahu dah. Yang tu pun kata boleh jadi ada juga rahsia kenapa orang macam tu dipilih. Kenapa tak pilih orang yang lagi bagus daripada tu kan? Kenapa dia pilih yang pelik-pelik macam tu kan? Tuan-tuan tak faham pelik tu, diam dengar yang saya buat apa. Kenapa kan? Diam sudahlah. Orang yang duduk zaman kita pun kita tak pandai nak bagi hukum. Yang ni kau nak bagi hukum sahabat yang kau tak pernah tengok siapa sahabat dan tak pernah kenal siapa sahabat. Jangan buat pasal. Diam.
Shut your mouth. Stay at home. Itu apa tu? Itu PKP. Melawak sikit. Okay. Itu kaedah kita lah. Jadi di atas nama syahid yang menggugurkan mandi dan perang memang tak ada. Mandi dan sembahyang memang tak ada. Pasal perang sesama Islam, perang saudara yang sesama Islam lah. Kalau perang saudara, perang Badar adalah perang saudara. Pasal perang sesama Quraisy. Ada yang abang belah Islam, adik sebelah kafir. Bapa sebelah Islam, anak sebelah kafir. Ada yang mentua sebelah Islam, menantu dia sebelah kafir. Itu peperangan Badar, perang Badar. Perang saudara tu. Tapi perang saudara dalam bentuk bangsa. Perang Siffin, perang Jamal ni perang saudara sesama Islam. Satu perang, kalau sebutlah kan, perang Saraf, UMNO PAS ni perang saudara tau. Kita sedara tau. Bersatu apa semua ni, sedara tau. Ya Muslim tau. Kalau nak bagi komen nak tu. Jangan komen sahabat. Sahabat tak layak untuk kita komen. Kita pun tak ada taraf dengan dia. Satu saya teringat masa duduk ngaji, pernah ada orang bertanya. Tanya apa? Tanya Syekh Abdul Qadir Jilani. Bukan tanya saya. Tanya Syekh Abdul Qadir Jilani. Seorang ulama yang sangat masyhur. Siapa tak kenal Syekh Abdul Qadir Jilani ni, pelik sangatlah kan. Dia Qutbul Awliya, masyhur, cerita dia panjang. Cuma saya sebut gini. Pernah ada satu orang main tanya kat dia, kau cerita kat aku, kata dia, apa pendapat kamu tentang Muawiyah bin Abi Sufyan ni? Nak tunjuk kata siapa Syekh Abdul Qadir Jilani ni. Dia memang keturunan ahli bait Nabi SAW. Dia kata, kalau kau boleh tunjuk ke aku sekarang ni, mana kuda yang ditunggang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan tu. Bukan Muawiyah bin Abi Sufyan tu. Kuda yang ditunggang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan tu. Kau tunjuk kuda dia. Aku akan pergi pada kuda tu. Aku akan ambil debu yang ada di kaki kuda itu. Aku akan jadikan celak untuk mata aku. Can you understand the story? What is the moral of the story? Syekh Abdul Qadir Jilani sangat memuliakan sahabat. Jangan kata sahabat, kuda sahabat pun dia akan mulia. Debu yang lekat di kuda sahabat dia akan ambil untuk buat celak mata. Sahabat macam mana? Dia tak akan usik peribadi sahabat. No comment di kalangan sahabat. Ni adab. Ikut kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah ni. Adab. Kau nak masuk campur, bahaya. Istilahnya, cuba menghukum orang yang kita tak duduk sezaman dia pun. Kita pun tak duduk taraf mereka. Tapi kita nak meletakkan, nak beri qualification kat mereka. Mereka ni hak ataupun batil. Tak payah. Saya ngaji, guru dah sebut apa? Engkau qualifiedkan diri engkau dulu. Siapa? Dan muhasabah diri engkau dulu sebelum kau muhasabah pada sahabat. Sahabat bukan kita sebagai orang yang untuk nak bagi qualification siapa mereka ni. Ya tak? Mereka yang akan kualifikasikan kita. Mereka yang akan menilai kita. Kita tak layak. Ya. Perang? Ya. Peperangan tu. Ilmu. Soalan bertanyakan mengenai perang salib yang memang tempoh dia panjang. Jadi ada ulama-ulama kita yang terkenal dalam bab ilmu dia yang tak menyertai perang salib. Bab peperangan kena faham macam ni. Tak semua orang pergi perang. Bahkan sahabat Nabi pun ada di kalangan sahabat Nabi SAW yang mereka ni khasnya yang dipanggil sebagai Ahlus Suffah, yang perang berlaku hebat macam mana pun Rasulullah perintahkan mereka tak boleh pergi perang. Mereka ni kena duduk di Masjid Madinah untuk menulis wahyu, menghafal wahyu, mempelajari apa dia benda yang benar Rasulullah ajar berkenaan wahyu. Mereka ni perang apa pun mereka tak boleh pergi perang. Pasal apa? Mereka ni nanti orang pergi perang tu pasal tempoh lama panjang, apa? Balik ni
mereka yang akan liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Itu istilah Quran. Mereka ni lah bagi peringatan, bagi pengajaran, bagi ilmu apa yang telah diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah. Mereka ni jurutulis, penerima pengajaran yang diajar oleh Rasulullah, tunjuk ajar dan tarbiyah. Bila dia orang balik perang, mereka ni lah kena tunjuk ajar. Jadi ada orang yang ni istilahnya yang dia kena stay at home. Saya nak guna bahasa PKP kan. Dia tak boleh pergi perang. Bahkan haram atas mereka pergi perang. Maksud apa? Kalau mereka keluar pergi perang, habis ilmu Islam. Habis ilmu Islam. Tak ada orang yang istilahnya nak jadi siapa duduk di basement port untuk mengajar terah-terah Islam ni. Kalau semua pergi perang, kalau yang terah ni tak ada, siapa yang akan ajar ilmu Islam? Ilmu Islam akan pupus. Jadi kalau atas kata Imam Ghazali kan, yang tak pergi perang tu, tak masuk dalam perang salib, kenapa? Boleh jadi dia tak terpilih pun sebagai askar. Pasal bukan semua orang boleh jadi tentera. Kalau besar ni boleh jadi askar, besar ni. Physically tak boleh lah. Walaupun mentally dia boleh. Mungkin. Cara berfikir dia dalam. Dan dia bagi arahan. Kau besar, pergi duduk sana. Dia bagi arahan. Pasal otak dia besar, walaupun otak kecil. Ada orang badan je besar, dia otak kecil. Saya main bahasa tu menyambil ya. Saya ngaji dulu ada tok guru itu ya kan. Dia nak bagi semangat budak kecil-kecil ni, kata apa? Ni nampak je kecil, dia otak besar. Kawan tu pun semangat ngaji. Yang ni kadang-kadang tengok macam sombong sikit. Ni besar je, otak kecil. Dia bagi down sikit. Sikit-sikit saya main psikologi belajar, belajar mana. Jadi cara didikan tu tok guru. Apa nak sebut? Jadi kita datang kita yang bersangka baik dengan para ulama dan tutup guru, apa kaedah dia? Janganlah mengarut engkau tak duduk zaman dia, engkau nak bagi hukum macam-macam dan memberikan tohmah yang bermacam, menimbulkan fitnah pada dia. Perkara yang tak sepatutnya engkau pun tak duduk zaman dia, engkau pun bukan level dia. Engkau pun tak tahu siapa dia. Bahkan diri engkau pun tak kenal sebagai hamba Allah Ta'ala. Engkau pun tak boleh menzahirkan kehambaan diri engkau kepada Allah Ta'ala. Kalau nak berumuh tu dulu kat dia. Engkau nak hukum Imam Ghazali. Engkau hafal berapa hadis? Imam Ghazali hafal berapa hadis? Kau tak digelar pada dia Hujjatul Islam tak? Nak kedah jadi muhadisin pun susah. Ni Hujjatul Islam. Berapa ratus ribu hadis dengan sanad pada dia. Ada orang lah ni hadis pun tak hafal, dia boleh komen Imam Ghazali, kata Imam Ghazali riwayatkan hadis-hadis palsu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Enak dai. Kena bunyi gitu sikit. Who are you? Yang tu kot sekali lalu berkenaan isu-isu tu. Satu kaedah kita diajar beradab dengan orang dahulu, apatah lagi mereka itu terkenal dengan kesolehan dan ketakwaan mereka. Kita belakang ni bila ada orang tomah, jaga baik-baik. Kena take alert daripada orang macam ni. Wajib tahzir, wajib bagi peringatan kepada orang yang bermasalah macam ni. Dia orang tu biasanya dah makan racun, ada masalah cara pemikiran dia. Baik, amma man harakatuhu harakatu mazbuhin indang qidaihi fasyahidun jazman. Yang ni misal saya dah bagi misal. Yang ni sebuah bahasa kitab. Yang saya kata tadi nanti dia sebut. Ni lah dia. Adapun kata dia orang yang pergerakan dia yang dipanggil bukan hayah mustaqirah, tapi dipanggil harakah mazbuh. Asal terjemahan tu kalau tengok terjemahan yang ada, gerak gerinya adalah gerak haiwan yang disembelih. Itu istilah. Haiwan bila kena sembelih apa jadi? Memang dia mengelepar kuat. Istilah ulama mengelepar kuat tu, darah terpancar tu, itu masih nama dia hayah mustaqirah. Untuk hayah mazbuhah ataupun harakatu mazbuh ni macam mana? Bahasa kita nyawa-nyawa ikan. Kalau nak guna bahasa tu, orang-orang yang dia luka dalam peperangan dan nyawa dia tinggal nyawa-nyawa ikan. Itulah bahasa Arab dia harakatu mazbuh. Harakah mazbuh, bahasa lain disebut dalam kitab sebagai hayah mazbuhah. Itu istilah. Nyawa dia nyawa-nyawa ikan. Yang istilah saya sebut tadi, apa dia nyawa ikan tu? ICU. ICU nyawa ikan lah. Kalau berbuah alat yang ada gerah tu, tit, faham? Apa tu? Nyawa-nyawa ikan. Kalau tit, satu muka tu tit,
tit. Oh, itu baru lepas berlari. Kalau tit, 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 tit. Faham lah tu. Itulah nama dia, nyawa. Saya cerita graf, saya cerita bunyi pun boleh faham. Cerdik budak ni apa ya? Macam cerdik lah. Kadang lebih faham macam tu lagi. Saya isyarah hayah mustaqirah, hayah mazbuha. Tak faham pun rupanya. Rupanya dia faham. Itu yang faham. Gunakanlah bahasa tu. Orang yang bila dia dalam peperangan, dia luka parah, nyawa dia tit. Lepas tu dia mati. Harakatul mazbuhin indang qida'i, selepas selesai perang. Bila selesai perang, dia duduk nyawa ikan. Lepas tu mati. Fasyahidun, dia dah hukum syahid jazman, ala sabil jazmi, dengan yakin, maksudnya disepakati oleh ulama. Siap? Boleh? Faham kan? Contoh saya dah bagi misal awal-awal lagi. Wal hayatul mustaqirratu. Okey. Yang ni dia nak sebut definisi sekali dulu. Yang ni pun ada pembahasan dia, bab sebelihan apa. Yang ni khas masalah nak tengok apa dia pedoman kaedah untuk memahamkan kriteria orang yang bagi nama hayah mustaqirah, hayah mazbuha, bahasa lain harakah mustaqirah, harakah mazbuha, macam mana? Boleh faham saya sebut laju-laju gitu? Boleh kan? Masa ada panduan Arab yang tertulis di tepi tu, terjemahan tuan, perhati apa saya sebut tu. Jadi nak ambil dobit dia tentang mustaqirah dengan mazbuha. Kata dia hayat mustaqirah ni ma tajuzu ayyabqa yauman aw yaumain. Yang ni adalah sebahagian daripada definisi yang disebut oleh ulama. Yang ni pun atas jariun alal ghalib saja. Macam mana pun ada ulama yang bagi definisi lain. Yang ni di atas kitab ni dia bagi definisi ni. Kita ambil je lah. Kalau tengok syarah dia memang macam-macam dia syarah. Kita ambil je pakai hak dia sebut dulu. Kata dia hayah mustaqirah ni macam ni. Dia lah ma tajuzu ayyabqa yauman aw yaumain. Ala ma qalahu Nawawi wal Imrani. Kata dia hayah mustaqirah ataupun hidup yang nama tetap tadi, dia lah barang. Dia lah satu kehidupan, maksudnya orang ni cedera tapi dia masih hidup. Hidup itu hidup macam mana? Hidup setara mana? Dia lah hidup yang tajuzu ayyabqa, harus boleh untuk dia boleh kekal, dia boleh hidup yauman au yaumaini, sehari atau 2 hari lagi. Itu istilahnya hayah mustaqirah. Ni sebagian ulama definisikan macam ni. Definisi ini ala ma qala Nawawi wal Imrani, atas pendapat yang ditarifkan oleh Imam Nawawi dan Imam Al-Imrani. Jadi faham tu bila Nawawi macam ni, Rafi'i di sebalik. Bahkan yang saya sebut tadi tu, ada pergerakan kuat, darah memancut. Yang tu biasanya dobit yang disebut oleh ulama untuk memahamkan seorang itu hayah mustaqirah tak mustaqirah. Lagipun kita kadang-kadang nak mengenal seorang tu boleh hidup sehari 2 lagi, boleh pasti ke? Boleh tak? Ada orang kita tengok sihat walafiat pagi ni, dengar lagi lepas tu meninggal lah. Boleh? Walaupun tengok dia hidup ni, ya ni bukan hidup sehari 2 hari lagi, 40 tahun lagi pun hidup lagi ni. Dia tak jadi jalan golib, betul tak? Betul kan? Tapi boleh tak jadi mati? Tarikh macam ni dia menyusahkan kita untuk mengenal pasti nama hayah mustaqirah tu ya atau tidak. Boleh. Satu, saya kalau nisbah mengaji, Tok Guru memang dia ada sebut, dia ada bahas bab ni. Saya tak cadang nak sebut tarikh satu-satu tu. Cuma atas rumusan saya mengaji, kebanyakan guru duk ajar memberikan definisi hayah mustaqirah ni sama ada bab mati syahid ni, begitu juga dalam bab sembelihan untuk nama mustaqirah atau mazbuha tu, dobit dia macam ni. Macam mana? Itu saya gunakan bahasa ICU dengan nyawa-nyawa ikan tu. Kalau lah ni dia cedera parah, masih nyawa-nyawa, dia ada nyawa tapi masih dia hanya ada nyawa-nyawa ikan saja. Itu namanya hayah mazbuha. Hayah mazbuha. Dia ibarat macam binatang nak disembelih, dia bukan menggelepar. Macam mana? Kalau kita angkat kepak dia, kalau ayam lah, macam mana? Kita alih pun macam lembu dah disembelih,
Dia bukan menyamuk. Gelepar tu dah. Macam mana? Gaya kan tu senang faham. Senang faham apa yang nama ayat muzakirah. Jadi kalau orang tak adalah rupa macam lembu itu kan. Macam mana? Panggil pun dah tak sedar dah. Rozeni. Kalau tengok macam ni. Sedar lah ni. Ngucap. Ya. Tu apa tu? Nyawa-nyawa ikan ke sihat? Pandai. Bahasa Arab dia apa? Tak hafal punya. Haya mazbuha. Ataupun harakah haya mazbuh. Haya mazbuha. Harakah mazbuha. Mazbuh. Kenapa perkataan tu? Dua je pun istilah. Yang ni satu kategori, ni satu kategori. Atau haya mustaqirrah ataupun dipanggil harakah. Bila ada hayah mustaqirrah akan ada harakah. Harakah maksudnya pergerakan. Hayah hidup kan. Mustaqirrah. Opposite dia, lawan dia apa dia? Hayah mustaqirrah. Hayah, kalau nak guna hayah juga, hayah mazbuhah. Kalau nak guna harakah mazbuhah. Asal terjemah mazbuh maksudnya disembelih kan. Hidup binatang yang selepas disembelih. Harakah maksudnya pergerakan haiwan yang disembelih. Cuma nak panggil pergerakan haiwan disembelih ni pergerakan dah sampai tahap nyawa-nyawa ikan tu, baru dipanggil harakah mazbuha. Kalau sembelih apa tu? Harakah tu nama dia harakah mustaqirrah. Bila dia harakah mustaqirrah, hayah dia nama hayah mustaqirrah lah. Bila hayah mustaqirrah mesti harakah mustaqirrah. Bila hayah dah mazbuha, tentulah harakah dia harakah mazbuha. Bila nyawa dah nyawa ikan, pergerakan macam mana? Pergerakan pun pergerakan ikan yang dah diangkat ke darat tu lah. Kalau ayam macam disakit tu, kita tolak dia pun. Mazbuha kan? Itu yang bahasa muda ICU. Boleh kan? Itu sekali lalu. Atau tarikh kitab kita, atau matan yang kita duk baca ni, itu je tarikh dia bunyi. Baik. Soalan tu tentu ada? Ayam mustaqirrah mazbuha. Kalau kita belajar bab sembelihan pun, yang ni lah bicara dia. Saya nak gunakan isu tu. Pasal kaedah kita, saya nak gunakan kefahaman mustaqirrah dan mazbuha tu. Yang ni kalau kita bicara, dia ada bicara dalam bab sembelihan apa. Memang ada antara definisinya saya sebut macam mana saya syarah tu. Pergerakan, darah terpancut, saya sebut itu adalah ciri nak mengenal harakah mustaqirrah. Bila harakah mustaqirrah, nama dia hayah mazbuha. Yang tu talent dengan dia sebut boleh hidup selama sehari atau 2 hari lagi pada ghalibnya. Kalau di atas pergerakan dan hayah mustaqirrah macam tu pada ghalibnya. Tapi kalau dah nyawa-nyawa ikan macam mana? Biasanya silat lagi pai lah tu kan. Apa saya nak sebut ialah nak faham ayat mustaqirrah ni. Khasnya dalam bab sembelihan. Binatang kalau macam lembu, kambing, ayam, kita memang tu binatang halal, cuma syarat nak makan dia mesti disembelih. Kalau binatang yang tak boleh dalam kurungan kita, yang kita nak boleh sembelih, binatang perburuan macam kacil, pelanduk, landak apa sebagainya, bila tak mampu untuk disembelih, sah untuk istilahnya kita memburu dia, tapi mesti menggunakan alat yang
tajam. Yang tu saya panjang sangat, saya nak ambil tang ayam mustaqirah. Jadi ayam syarat disembelih besar, rukun sembelih dua. Apa dia? Potong. Kita dalam mazhab Syafi'i dua urat. Urat makan, urat nyawa. Boleh? Urat dia ada 4. Urat nyawa, urat makan, urat merih kanan, urat merih kiri. Kalau ni tengkok, ada dua urat besar sini. Urat makan, urat nyawa. Macam mana nak beza urat nyawa dengan urat makan? Saluran pernafasan, urat nyawa ni, urat pernafasan, dia rupa macam, kalau kita potong tu, dia rupa macam hos keluar air mesti masuk. Boleh faham? Air mesti masuk, rupanya dia bergetak-getak tu. Yang getak-getak. Jadi kalau ada dua urat tu yang bergetak-getak tu, yang tu urat nyawa. Urat makan pasal dia ada proses peristalsis apa untuk menarik makanan daripada tekak ni ke dalam. Dia tak berupa macam ketak-ketak tu. Dia rupa macam mana? Dia biasanya dia tak berongga bulat. Dia tak ada bergetak-getak itu. Dia apa? Biasanya dia kalau kita potong, dia akan rupa macam usus kecil. Macam usus kecil. Dia akan ada sebut macam mana? Macam sosis lah. Jangan susah. Sosis. Dia ada rongga dalam tapi dia tak ada berketak-ketak macam hos keluar air mesti masuk tu. Yang tu kot nak connect je lah kan. Faham ke tu? Boleh je faham ni. Cuma tak mesti tengok ayam kot kan. Selalu jumpa ayam goreng, ayam golek, ayam percik. Itu je korang tahu. Tak pernah proses ayam kan. Jangan kata budak lelaki, budak perempuan tak nak usi ayam. Ada. Dia tahu ayam dah siap dah. Apa? Nugget, fish ball, fish cake, lagi apa? Meatball, dia tahu tu lah. Semua siap nak makan. Pegang tak pernah. Apatah lagi sembelih, apatah lagi nak proses, nak koyak, nak tetak mana, nak potong. Tak pernah buat koja. Apa cerita ni? Itu satu hal lah. Tak ada pun dengar lah maklumat tu. Jadi dua urat ni mesti putus. Potong urat, istilahnya urat merih kiri dan kanan. Kedah kita mazhab Syafi'i sunat. Dua urat tu mesti putus. Katalah kita sembelih. Kita sembelih. Putus mati. Putus, lepas tu dia mengelepah mati kan. Okey nak sebut ni. Mengelepah dan bila kita sembelih, darah memancut, itu menunjukkan ada hayah mustaqirah. Dan kekuatan dia mengelepah tu, pergerakan tu dipanggil harakah mustaqirah. Boleh? Bila dah sampai, dia dah tak ada kederat, dah nak bergerak. Nisbah hayah, dia panggil hayah mazbuha. Pasal dah lepas sembelih ni, dah tak ada kederat. Kalau lepas sembelih masih duduk mengelepah, tu dipanggil hayah mustaqirah, harakah mustaqirah. Kalau dah sampai nyawa-nyawa ikan, tak ada tarak, tak ada tenaga dah, tu hayah mazbuha, atau pergerakan ni nanti pergerakan harakah mazbuha. Jadi syarat nak sembelih binatang, mesti dia kalau dalam keadaan biasa, bukan dia kena penyakit apa silap makan, apa gemuk perut apa, mestilah pada binatang tu ada hayah mustaqirah. Mesti ada. Suatu ayam kita nak sembelih, kalau dia nak kena sihat, mesti dia macam ni. Katalah macam ni, kita sembelih dia mengelepah, tengok urat satu je lagi. Ustaz baru satu putus, satu lagi tak putus. Tapi dia mesti mengelepah kuat, lepas dia. Macam mana nak buat ayam tu? Selagi dia masih mengelepah kuat, dan bila kita sembelih, meneruskan sembelihan untuk putuskan satu urat lagi, masih ada darah yang terpancar, sah sembelihan tersebut, mati boleh makan. Pasal apa? Kita sembelih dalam keadaan dia ada hayah mustaqirah. Itu saya bagi contoh sembelih. Satu katalah misalnya, kita beli ayam, duduk kampung, orang naik motor, langgar. Tak pun naik kereta, biung. Selalunya, apa orang tua kita buat? Ambil pisau. Betul? Sembelih tak? Terpancut tak darah? Lepas sembelih tu, mengelepah lagi tak? Tak mengelepah lah.
Kalau tak mengelepar pancut darah tu menunjukkan masih ada hayah mustakirah. Pasal maksudnya jantung dia masih kuat. Cuma kadang-kadang ada yang dah sebelah-sebelah terlembek terus. Itu memang ada lah kan. Tapi terpancut ada. Dua salah satu. Indikator masih ada. Terpancut darah masa sebelah. Satu lagi. Pergerakan yang kuat selepas sebelah. Sebelah itu dia masih bergelepar. Boleh makan lagi. Yang ini masyhur yang disebut oleh tutup ulama. Itu syarahkan hayah mustakirah tahu boleh. Tapi kalau kita tengok dia kena langgar, kita pun ambil pisau. Terus nak ambil, asah dulu pula tu, kalau pisau tu pun. Ayam tu pun. Kita pun sebelah pun, tak ada darah terpancut. Meleleh macam meleleh animasi. Dah lepas sebelah pun, kita pegang pun tak payah pegang. Boleh sembelih itu je. Tak ada kena kat dah. Tak sah makan. Pasal masa nak sembelih tu, dia dalam keadaan sakit dan hayah dia tak ada hayah mustakirah. Dia kena langgar pula tu. Dia mati sebenarnya pasal langgar. Bukan pasal sembelih. Maksudnya kita sembelih tu, tak sembelih pun dia mati. Memang yang dia kena langgar yang bergerak kuat, tak sembelih pun memang dia mati. Tapi dari segi definisi, dia punya pergerakan tu dia panggil hayah mustakirah. Boleh. Faham? Itu apa? Satu syarat sembelihan mesti binatang, kalau yang bukan masalah binatang sakit, tersilap makan di kembung perut ke apa, mesti binatang tu ada hayah mustakirah. Sikit kalau sebut bab pemburuan pun, kalau katalah misalnya kita memburu apa? Rusa misalnya. Panah. Rusa tu tumbang, apa tu? Dia masih mengelepar kuat. Dari sisi hukum wajib sembelih. Pasal dia hayah mustakirah, harakah mustakirah. Kalau tak ada tahap tu, memada dah dengan panah yang kita pakai, yang tu boleh melumpuhkan dia. Kalau dia dah nyawa-nyawa ikan, dah tak wajib sembelih. Yang tu pun kalau saya sebut panjang. Sekali lalu saya nak kenalkan macam mana nak kenal mustakirah dan mazbuhah. Okey? Itu je dulu. Saya panjang sangat. Sekadar untuk mengenalkan mustakirah dengan mazbuhah. Dia ada pahaman yang tu kita pakai buat sembelihan. Khasnya kita bicara ni nak faham untuk orang mati syahid. Cuma orang mati syahid tak adalah kena sembelih kan. Tapi nak dobit, nak faham macam mana mustakirah tak mustakirah tu, bahasa mudah kita, nyawa-nyawa ikan ataupun di sebaliknya. Wallahu a'lam. Ada soal? Ya. Syahid dunia ni adalah orang yang mati syahid dari medan perang. Dan memang tak ada langsung apa-apa matlamat untuk ke akhirat. Ni syahid dunia. Dia memang mati dalam perang lawan Islam. Lawan untuk menegakkan Islam. Tapi memang tahu dah dia ni maksud dia untuk dapat pangkat, untuk dapat harta benda, dapat harta ghanimah dalam peperangan. Memang dia bermaksudkan itu semata-mata. Ni mati syahid dunia semata-mata. Kalau mati syahid akhirat, dia mati memang benda yang disuruh agama. Tapi bukan mati dalam perang lawan dengan orang kafir untuk menegakkan Islam. Kalau mati syahid dunia akhirat, dia mati yang itulah kita sebut tu apa? Mati menegakkan Islam lawan dengan orang kafir, dan mati dia atas niat nak menegakkan Islam. Itu mati syahid dunia akhirat. Ini memang ada 3 kategori itu. Syahid dunia saja, syahid akhirat saja, syahid dunia akhirat. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min syamsika wa nabada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.